Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Siti Zaliha binti Ramlan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Jamil. Yang dihormati barisan Guru Penolong Kanan, yang dihormati Encik Muhammad Salih bin Muhammad Ali, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Jamil, guru-guru dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan adakan sesi libat urus pembukaan sekolah bagi tahun 2021. Kita teruskan dengan taklimat. Saya jemput Puan Siti Zaliha binti Ramlan untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Terima kasih pada Ustazah Madia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis ini, eloklah kita baca umur kitab untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para rasul, para nabi, untuk ibu bapa kita dan juga untuk kita serta pada rakyat Malaysia agar dilimpahi rahmat dan diberkati. Al-Fatihah. Baik, yang saya hormati barisan Guru Penolong Kanan, Puan Hajah Nurul Huda, Encik Muhammad Shah Rizal, dan yang dihormati Encik Muhammad Salih, yang di-Ketua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Jamil, guru-guru serta ibu bapa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat kita bersama hari ini untuk sesi taklimat libat urus pembukaan sekolah, yang mana kita tahu Johor telah masuk pada fasa 3 dan pada 24 hari bulan ini akan bermulalah anak-anak prasekolah masuk ke sekolah tanpa pengizinanan untuk belajar. Ini kita bersedialah. Jadi sebelum untuk taklimat kepada semua, saya buka dulu taklimat ni untuk prasekolah dululah. Tapi sama jugalah dengan yang lain. Tapi saya mulalah dengan taklimat pembukaan prasekolah. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Baik, kita mulakan dengan taklimat pembukaan prasekolah Sekolah Kebangsaan Seri Jamil. Okey. Anak-anak prasekolah ni akan masuk pada minggu hadapan hari Ahad 24 hari bulan Oktober tahun 2021. Ini berkaitan dengan fasa 3 lah, murid prasekolah bersama dengan murid pendidikan khas dah masuk, tapi sekolah kita pendidikan khas tak ada. Jadi kita akan masuk untuk murid prasekolah. Jadi ini adalah peranan lah, peranan saya beritahu dulu, peranan ibu bapa sebelum untuk hantar ke sekolah. Yang pertama anak tuan-tuan dan puan-puan, memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Gejala-gejala ini kita tahulah batuk, sesama, demam. Kalau ada simptom-simptom ni, kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang tidak dibenarkan sekolah lah. Terutamanya demam Kalau batuk sesama tu kita fahamlah, kita fahami. Jadi sekarang ni dia lebih kepada demam. Kalau tunjukkan gejala demam tu, murid ini tidak dibenarkan datang ke sekolah. Okey, namun ibu bapa perlu membawa anak pulang segera dari sekolah untuk mendapatkan rawatan jika anak didapati mempunyai gejala. Jadi peranan guru dalam kelas tu, sekiralah murid ini menunjukkan gejala
Jadi ibu bapa akan menerima panggilan daripada sekolah, pihak sekolah untuk membawa anak ni pulang dan dapatkan rawatan dengan segera. Ya, jadi itu memang peranan lah. Jadi kami guru-guru ni memang tak boleh nak bawa anak murid ke klinik ataupun ke mana-mana. Jadi ibu bapa sendiri yang kena bawa. Okey. Memastikan anak-anak jagaan memakai pelitup muka dan hidung face mask dengan betul. Okey, untuk kali ini sebelum ini yang kita tahu pada yang bulan 3 hari itu masuk, murid-murid ni hanya digalakkan. Tetapi kali ini murid-murid mesti pakai pelitup muka dan kami pun guru-guru pun mesti pakai. Jadi tak boleh tanggalkan macam mana pun kecuali masa makan. Makan dan minum itu saja. Masa berbual, masa belajar dalam kelas mesti memakai pelitup muka. Jadi anak-anak ni mesti kena ikut arahan lah. Sentiasa memakai pelitup muka. Okey. Memastikan anak-anak tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan dan ataupun minuman ke sekolah. Ini beg tak payah bawa ke sekolah. Ya. Jadi guru akan menyediakanlah bahan pembelajaran pada hari itu dan menyediakan bahan-bahan alat tulis pun murid-murid tak perlu bawa. Sekolah di dalam kelas tu dah disediakan ya. Begitu juga dengan makan dan minuman. Tetapi saya memberi kelonggaran sekiranya ya tuan-tuan dan puan-puan anak-anak tuan-tuan depan ni mempunyai masalah lah. Contohnya tak boleh makan ini, tak boleh makan ini ke apa, ataupun memang dia allergic ke alahan ke apa, kalau nak bawa bekal boleh. Tapi sampai di sekolah kita kena sanitize dulu lah bekas tu. Bekas tu. Tapi kalau tak nak bawa juga, tak bawa bekalan tak ada masalah. Maklumkan kepada guru dan juga PPM sekolah mengatakan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni tak boleh makan ini. Jadi PPM akan menyediakanlah makanan yang sepatutnya lah untuk anak-anak tuan-tuan ya. Okey. Mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis sekolah, menghantar dan mengambil anak-anak iaitu memakai pelitup muka dan suhu badan mesti tidak melebihi 37.5 ke atas. Ya. Jadi waktu datang ke sekolah, tuan-tuan puan akan hantar di pintu utama depan dan murid ni akan diimbas suhunya. Kalau demam, tuan-tuan kena bawa balik masa tu juga. Kalau mereka sihat, mereka akan terus pergi prasekolah. Dan sekiranya dalam prasekolah tu mereka menunjukkan gejala ataupun suhu dia akan diambil lagi di dalam kelas tu satu hari dalam 2 atau 3 kali. Tengoklah keadaan muridnya. Kalau menunjukkan gejala demam panas, jadi tuan-tuan dan puan akan dipanggil lah. Diminta ambil anak-anak ni untuk mendapatkan rawatan. Okey. Okey, waktu tiba ya. Okey. Pagi masa datang ke sekolah, prasekolah adalah sebelum pukul 7.20 pagi. Kalau lah awal lagi baguslah sebab murid ini akan diberi sarapan ya pagi itu. Okey, saringan kesihatan iaitu mengambil suhu setiap hari di pintu masuk sekolah sebelum bergerak ke kelas. Jika suhu badan murid mencecah 37.5 dan ke atas, ibu bapa penjaga perlu membawa murid pulang untuk mendapatkan rawatan. Okey, itu untuk prosedur itu dan juga murid-murid akan mencuci tangan sebelum masuk ke kelas masing-masing sebaik tiba di kelas. Jadi untuk cuci tangan ni ada di bangunan depan, waktu pagi itu masuk sekolah cuci tangan dahulu. Dalam masuk ke kelas cuci tangan lagi. Di prasekolah pun ada lagi, sanitize pun ada, cuci tangan ada. Begitu juga waktu rehat. Lepas rehat, lepas makan, sanitize lagi, cuci tangan lagi. Dan sebelum balik, kena basuh tangan lagi. Patutnya memang kerap lah, memang kerap. Murid-murid ni akan diberitahu akan kerap mencuci tangan. Okey, waktu di dalam kelas, murid akan duduk di tempat yang telah ditetapkan oleh pihak prasekolah. Jadi mereka duduk situlah. Waktu makan, sarapan, belajar, makan, sehinggalah waktu balik mereka di situ. Dah balik nanti baru mereka beratur di luar kelas. Jadi mereka tak boleh berpindah di meja lain kecuali atas arahan guru. Jadi sebab kalau yang saya lihat di prasekolah ni, di setiap kursi dan meja tu dah ada nama murid ni masing-masing. Jadi mereka akan duduk di situ ya. Okey, sarapan disediakan sebelum pukul 7.30 pagi. Jadi kami galakkanlah anak-anak ni datang awal sebelum 7.20. Jadi murid ni akan beri sarapan.
rehat pada pukul 10 pagi hingga pukul 10.30 pagi mengikut jadual waktu yang sedia ada. Alat tulis dan bahan pembelajaran akan disediakan. Okey. Jadi murid-murid ni alat tulis pun tak perlu bawa ke sekolah, memang tak. Jadi air pun tak payah bawa. Jadi PPM akan sediakan air masak ni ada di dalam kelas tu. Jadi murid boleh bangun ambil sendiri. Ya. Okey. Seterusnya waktu pulang. Apa ni internet ni? Minta maaf ya, ada masalah internet di sini. Okey. Baik, untuk waktu pulang, masa pulang ialah pada pukul 11.30 pagi dan ibu bapa diminta menjemput anak masing-masing di pintu pagar prasekolah. Pintu kedua ya, pintu belakang di jalan masuk kampung tengah tu. Dan murid akan cuci tangan sebelum balik. Ibu bapa, penjaga digalakkan. Ni bukan digalakkan, patutnya dimestikan ya, membawa anak-anak jagaan ni terus pulang ke rumah selepas sesi tamat persekolahan. Jadi mereka mesti bawa pulang. Jangan singgah mana-mana. Sebab murid ni dah penat. Jadi dia imun dalam badan tu dia mungkin dah lemah lah waktu tengah hari ni. Terus balik ke rumah. Balik ke rumah mesti mandi. Mandi dahulu dan baju pakaian mereka tu hendaklah dicuci setiap hari. Ya, jangan besok pakai lagi. Sebab mereka dah ada habuk, kita tak tahu sekarang ni untuk COVID-19 ni katanya adalah daripada airborne varian Delta ni airborne. Jadi pakaian mereka tu hendaklah dicuci setiap hari. Jadi balik sekolah, anak-anak ni akan mandi, diarahkan mesti mandi. Mesti mandi, bersihkan betul-betul dan pakaian mereka hendaklah dibasuh setiap hari. Ya, okey, ni waktu pulang lah. Okey, pakaian ya. Baik. Okey, murid memakai pakaian uniform prasekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dengan kemas dan bersih. Murid pakai baju putih kan, baju putih dan seluar hitam atau biru. Murid memakai kasut kanvas hitam ataupun stokin hitam atau kasut kanvas putih ataupun stokin putih. Saya tak benarkan anak-anak ni pakai selipar. Kecuali kaki mereka mungkin terluka ke apa, mereka tak boleh pakai kasut. Mereka boleh pakai, tapi bukan selipar Jepun. Bukan selipar Jepun, selipar yang sesuai untuk hadir ke sekolah. Saya tak benarkan pakai pakaian selipar tu ya. Okey, kalau eloknya pakai sesuai lah, kasut, canvas. Tidak dibenarkan memakai sebarang barang kemas ke sekolah, anting-anting berbentuk bulat tidak dibenarkan. Ini pakai kemas, barang kemas memang tidak dibenarkan lah. Kita bimbang kita bimbang anak-anak ni bermain ke apa, tersangkut sana tertuk sini. Okey. Pastikan potongan rambut murid lelaki tidak menyalahi peraturan sekolah. Okey. Sekarang ni saya tahu kedai rambut pun dah buka. Jadi murid-murid ni kalau boleh kemaslah datang ke sekolah ya. Rambut mesti sesuai. Okey. Ini tetap pakai. Okey. Sekiranya baju anak-anak tuan-tuan dan puan-puan warna putih tu dah tak muat kan. Jadi saya pun tak boleh maksalah untuk beli pakaian lain, tapi kalau pakaian lain boleh, tapi yang sesuai lah. Janganlah orang kata gambar tengkorak, gambar burung apa yang besar-besar tu kita tak sesuai. Kalau boleh kosong lah, baju warna biru ke, warna kuning ke, biar kosong. Tak ada gambar kartun-kartun, tak ada. Nanti murid akan, dia akan menarik perhatian pada murid lain untuk dekat. Sebab kita tak benarkan anak-anak ni dekat dengan kawan-kawan lain ya, tak boleh dekat. Jadi kita tak nak jadi satu perhatian pada murid lain untuk datang dekat pada dia. Kalau boleh kosonglah baju.
Warna lain boleh tetapi yang sesuai dan kalau tak ada gambar-gambar yang menarik perhatian murid lain untuk dekat dengan murid tersebut. Kita tak nak begitulah. Ya, okey. Kalau seluar tu pun saya pun tak kisah sangatlah. Ya, kalau boleh seluar yang sesuai. Jangan jeans. Jeans tak boleh. Kalau slide boleh. Kalau sukan murid sukan ni memang ada lah kan. Okey, tak ada masalah lah. Ya, okey. Okey, ini adalah untuk prasekolah lah. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa maklumat, pertanyaan, boleh berhubung dengan Puan Siti Hawa binti Mak Yusof, ini guru prasekolah, dan pembantu pengurusan murid prasekolah adalah Puan Siti Hajar binti Ismail. Ini adalah untuk taklimat prasekolah ya. Okey. Baik, saya teruskan ya dengan taklimat untuk murid-murid yang lain pula untuk tahun 1 sampai tahun 6. Ya, okey. 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 Ini adalah tentang semua murid lah, termasuk juga prasekolah, sama sebenarnya. Sama tapi ada sedikit penambahan ya. Okey. Pembukaan sekolah ya secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara mulai 3 Oktober. Ya, okey. Pembukaan semua sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara. Kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran minggu. Namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Okey, buat pengetahuan ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, bila-bila dengan Encik Sali ya. Murid untuk sekolah kebangsaan Sri Jamil sekarang ni adalah termasuk prasekolah 151 orang. Kalau ikut arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ni, lebih 150 kita akan buat jadual penggiliran. Jadual penggiliran. Maksudnya ada murid yang datang minggu ini, separuh lagi mereka akan berada di rumah belajar PDPR macam biasa. Minggu depan, murid yang di rumah akan datang sekolah, murid yang berada di sekolah akan berada di rumah pula. Tapi saya sedang berhubung jugalah dengan pihak PPD sebab kita lebih seorang je. Kalau dia kata boleh abaikan seorang tu ataupun sekiranya mungkin ada murid yang berpindah, jadi murid kita kurang 150 orang, kita akan buka sekolah tanpa penggiliran. Bermaksud semua murid datang ke sekolah. Jadi memudahkan jugalah pada ibu bapa dan juga pada kami untuk prasekolah lah. Ya, okey. Baik, tak apalah. Itu nanti apa-apa kita hari akan maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ini contohlah, contoh. Sebab murid kita tak adalah. Murid kita paling ramai pun kelas tahun 3 ada 28 orang. Jadi dia takkan lebih sangatlah. Ya, ini contohlah. Contoh ya. Okey. Contohnya 36 murid, 18 orang ni minggu pertama, 18 orang ni kumpulan B, kumpulan A, kumpulan B. Kumpulan minggu 1 tu kumpulan A ni PDP bersemuka dan kumpulan B ni PDPR seminggu. Minggu kedua tu tukar pula, twist. Minggu kedua pun sama juga tukar. Begitu. Kita harap tak adalah untuk Sri Jamil ya. Okey. Ini tak ada penggiliran. Maksudnya murid yang akan hadir penuh. Mereka tak akan gila-gila. Iaitu murid kalau untuk sekolah rendah adalah murid prasekolah. Murid prasekolah kita ada 17 orang. Jadi semua kena hadir lah. Ya, tak ada penggiliran. Okey. Jadi kata sekolah kurang murid bawah 150. Sri Jamil bukan sekolah kurang murid tapi sekolah grade B. Cuma muridnya terlebih seorang je lah. Okey, baik. Alright. Untuk fasa 1 ya, okey, semua murid berada di rumah PDPR. Sekolah menengah pun PDPR. Okey, fasa 2 ni ya. Sama seperti fasa 1, murid berkebutuhan khas di sekolah kebangsaan pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi hadir tanpa penggiliran. Okey, itu adalah sekolah rendah lah, murid sekolah yang ada pendidikan khas. Okey, Sri Jamil tak terlibat tapi kita adalah masuk fasa 3. Johor masuk fasa 3. Murid yang sekolah ialah murid prasekolah
tadika swasta hadir tanpa penggiliran. Maksudnya tak ada yang belajar di rumah. Murid kena hadir ke sekolah lah. Dan saya harapkan kerjasama daripada semua ibu bapa untuk murid prasekolah ni, kalau boleh murid ni sihat, sihat sentiasa, tak ada gejala, datanglah sekolah. Ya, sebab kita pun ada dalam tempoh 2 bulan saja lagi untuk sekolah dalam tahun ini, biarlah murid tu belajar dengan guru secara bersemuka. Beri peluang pada kami ni untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab tahun depan kalau ikut bulan 1 tu mereka masih lagi berada di prasekolah jadi bulan 3 baru masuk tahun 1 lah. Okey. Untuk ini fasa 4. Fasa 4 kita tak tahu lagi. Okey, ada tambahan pada Cikgu Huda. Silakan Cikgu Huda. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, minta saya mencelah sikit. Murid prasekolah kita akan bermula pada 24 Oktober, Ahad depan. Sebab dia fasa 3 diumumkan pada 8 Oktober, jadi sekolah akan dibuka 2 minggu selepas fasa diumumkan. Okay, jadi maklumlah murid prasekolah akan hadir tanpa penggiliran pada 24 Oktober, Ahad minggu depan. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Okey, ya prasekolahnya minggu depan dah mula sekolah lah. Jadi minggu ni cikgu prasekolah dan juga PPM sedang sibuklah mengemas kelas, menghiasi balik kelas tu supaya menjadi satu tempat murid-murid yang selesa lah. Di tuan-tuan dan puan-puan dimaklumkan juga ya, di sekolah ni tak ada alas meja, tak boleh langsir. Jadi maksudnya dalam kelas tu kelas biasa lah. Tak ada kecediaan, hanya sekadar di dinding-dinding itu saja, tapi tak ada langsir, tak ada alas meja. Ya, pejabat begitu juga, bila saya pun sama juga. Jadi ini adalah atas arahan lah, kita kena faham. Sebab arahan tidak ada kain yang boleh memerangkap habuk. Sebab habuk ni dia akan ganggu lah. Dia nak, kalau boleh angin tu sentiasa keluar masuk dalam kelas tu. Pengudaraan baik. Jadi kelas prasekolah tu kita ada kipas. Kipas lah yang kita gunakan. Penghawa dingin pun kalau boleh tidak dibenarkan lah. Ya, okey. Baik. Untuk fasa 4 ni kita tunggu pengumuman lah. Pak Johor sekarang ni berada di fasa 3. Tapi kalau fasa 4, murid-murid tahun 1 sampai tahun 6 mereka akan masuk ke sekolah lah. Ya, sama ada penuh ataupun dengan penggiliran. Okey. Ini tak perlu. Okey. Perubahan fasa Okey. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah ataupun institusi pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Macam sekarang kita lah di fasa 3 diumumkan pada 8 Oktober. Jadi 2 minggu selepas tu 24 hari bulan ni prasekolah akan masuk. Itulah dia punya arahan lah. Ya. Okey, ini arahan dia. Ya, sesi 21 kita mula pada Oktober sampai 10 Disember. Mula 10 atau 11 Disember tu kita akan cuti akhir tahun sehingga 31 Disember. Kita cuti tak lama lah, dalam 3 minggu saja. Lepas tu nanti Januari, Februari murid yang akan masuk ke sekolah semula lah. Tapi murid-murid tahap 1 dan 2 dia akan masuk ke sekolah semula lah. Ya, jadi murid tahun 6 tu tetap berada di sekolah rendah sehingga bulan 3 mereka akan baru masuk ke sekolah menengah. Okey. Okey, ini adalah status vaksinasi sehingga 31 September. Alhamdulillah, tahniah. Semua guru dan AKP di Sekolah Sebangsaan Sri Jamil telah lengkap divaksin. Jadi tak ada siapalah, tak ada sesiapa pun yang tak divaksin. Jadi alhamdulillah, jadi kami tak adalah menghadapi masalah ini. Ya, tahniah kepada semua guru dan AKP. Okey, okey, ni tak ada masalah lah. Okey, ini adalah kehadiran lah. Kehadiran tuan-tuan kena tahulah ini ya. Kehadiran diharapkan kepada 50 enrollment kelas. Ini kalau kita terlibat lah ya. Kalau tak terlibat kita penuh 100%. Ya, okey. Penambahbaikan SOP, ni. Pemakaian pelitup muka diwajibkan. Okey. Saya lihat sebelum ini murid-murid waktu pagi alhamdulillah mereka lengkap
pakai pelitup muka. Dalam kelas murid-murid dibenarkan bukalah sekejap. Kadang-kadang panas kita nak bernafas pun tak boleh kan. Okey. Tetapi dah sampai waktu balik, mana pelitup muka? Entah cikgu, hilang cikgu, tertinggal cikgu, dalam kocik semua ada. Tapi untuk kali ini tak boleh. Murid kena sentiasa pakai pelitup muka, tidak boleh ditanggalkan. Nak bercakap pun, cikgu-cikgu nak bercakap dalam kelas pun kena pakai pelitup muka. Ini memang diwajibkan. Kalau boleh berganda. Kalau kadang-kadang kita tak boleh berganda, kita pakai satu yang lapis tu. Tapi mesti sentiasa pakai. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Okey, kelas kita sekarang ni memang berkipas lah. Jadi kiri kanan tu tingkap memang perlu dibuka dan tidak perlu ada langsir. Di papan-papan candaan pun mesti tidak ada kain. Kalau plastik tak ada masalah sebab dia boleh dilap. Ya. Jadi kadang kalau ada panas dalam kelas tu, kita kena akui lah. Kecuali lah ibu apa adalah nak derma ke kelas masing-masing anak-anak tu, bagilah kipas diri ke kipas duduk ke, tak ada masalah. Boleh. Sebab mereka kalau boleh nak pengudaraan yang baik. Tingkap mesti dibuka sentiasa. Begitu juga dengan pintu. Tak boleh ditutup. Ya, okey. Membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Baik, sekolah dapat dah kits untuk ujian COVID-19 ni. Jadi kalau murid itu bergejala, kami akan buat test lah. Ya, jadi itu kalau bergejala yang teruk lah. Ya. Kalau bergejala yang sikit ni, kalau boleh murid-murid ni kami akan panggil ibu apa untuk ambil anak-anak ni untuk dapatkan rawatan. Ya, okey. Kelonggaran peraturan, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Maksudnya baju murid ni dah ketat kot, dah lama di rumah kan, makan je kan. Jadi mungkinlah kita tahu kan. Okey. Boleh pakai pakaian yang sesuai. Macam tadilah saya benarkan pada murid pada sekolah, pakai pakaian yang sesuai. Tapi tidak ada gambar pada pakaian tersebut. Jangan menarik perhatian murid lain untuk sentuh, untuk lihat, untuk pegang. Tidak, tak boleh. Ya. Kalau mereka sesuai yang kata yang ada yang boleh pakai pakaian sukan, pakailah baju sukan tu. Kalau ada pakaian KRMJ, pakailah yang sesuai. Jadi kami tak boleh menghalang murid itu. Tapi tak bolehlah pakai pakaian yang menarik perhatian murid lain. Tak boleh. Okey. Ketidakhadiran murid dengan surat pemaklaman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Okey. Sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni memanglah orang kata sentiasa sesama batuk ataupun tuan-tuan dan puan-puan tidak benarkan anak-anak ni bersekolah. Sebab kita masih bimbang lagi dengan situasi yang ada, boleh buat surat. Boleh buat surat. Tetapi pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang tak ke sekolah ni akan belajar di rumah. Latihan-latihan cikgu yang guru berikan di kelas, murid dari rumah tu akan menerima latihan yang sama. Jadi murid di rumah pun kena buat latihan tu juga. Mereka bukan suka-suka tak boleh datang sekolah, tidak. Mereka akan belajar di rumah juga. Jadi mereka pembelajaran ini berterusan. Jadi cikgu-cikgu kena akan pastikanlah untuk kehadiran pagi, murid yang hadir datang sekolah buat belajar macam biasa, dan di rumah pun akan diberi latihan yang sama juga murid yang terima di sekolah. Jadi pengajaran mereka tu kena tambah sikit lah, ibu apa-apa kena ngajar jugalah. Jadi kalau murid nak sesuai, nanti seeloknya kita pastikan anak-anak ni datang ke sekolah. Ya, okey. Jadi kehadiran murid, tidak kehadiran murid itu dengan pemakluman ibu apa, murid-murid ni bukan dianggap kesalahan disiplin. Tapi tolong maklumkan kepada guru kelas, WhatsApp kehadiran tu, mengapa anak-anak tuan-tuan puan ni tidak dapat hadir ke sekolah. Ya. Okey, maklumkanlah. Jangan senyap je sebab kita tak tahu. Okey. Pengawalan dan penyuraian murid. Maksudnya murid ni waktu balik. Jadi sekarang ni untuk Sri Jamil kita gunakan model 2 iaitu laluan terarah dan sehala. Maksudnya murid ni dari pintu masuk depan dan balik pada pintu belakang. Jadi kita tak nak bertembung waktu di hadapan lah.
kecuali kalau hujan lebat. Macam biasalah saya benarkan tuan-tuan dan puan-puan masuk bawa kenderaan masuk ke sekolah, ambil anak murid dan keluar. Tapi kita kena hati-hatilah sebab pintu pagar di depan tu taklah besar sangat untuk kereta berselisih tu memang sempit. Jadi kena bertolak ansur lah. Bertolak ansur. Jadi juga anak-anak ni pun kami akan pastikanlah sentiasa ikut SOP waktu balik tu. Kami masih akan sentiasa jaga, ada jadual penggiliran guru-guru untuk mengawasi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan supaya ikut garis panduan yang ditetapkan lah. Tak boleh sembang dekat-dekat. Yalah, mestilah murid-murid kan nak dah lama kan tak jumpa, seronok nanti. Tapi kita kena hati-hatilah. Jadi peranan ibu bapa juga ingatkan anak-anak ni jaga jarak antara masing-masing. Tak ada sentuhan. Jangan ada sentuhan. Ya. Kena kerap cuci tangan. Di sekolah ni memang ada tong-tong air yang disediakan dengan cuci tangan tu. Cuci tangan sentiasalah basuh. Sentiasa basuh. Okey. Okey, keselamatan kesihatan murid terutamanya guru dan warga sekolah. Pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Bermaksud kalau ada berganda digalakkan. Maksudnya kalau tak pakai pun tak apalah. Tapi pelitup yang biasa tu mesti kena pakai. Kena pakai. Ya, jadi itu memang wajib. Okey. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Maksudnya kita kena beritahulah di sekolah guru-guru akan ingatkan pada anak-anak murid. Di rumah ibu bapa pesan pada anak-anak. Sampai di sekolah kena jarakkan dengan kawan-kawan. Nak dekat, nak sembang boleh tapi tak boleh rapat. Jarak 1 meter. Mereka faham, okey? Dan sentiasa mencuci tangan dan menggunakan air dan sabun. Sentiasa. Di sekolah memang dah ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bekalkan sanitize pada anak murid, pada anak-anak tuan tu, bekalkanlah. Jangan pula suka pancing-pancing sana. Tapi mereka ni baik kan. Baik. Bagi sana, bagi sini tak masalah. Itu tak masalah. Tapi kalau bekalkan lagi baguslah. Ya. Okey. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Di sekolah dalam kelas memang ada. Di kelas memang kami sediakan. Sebelum masuk kena sanitize. Keluar kena sanitize. Okey, cuci tangan di bawah. Kena sentiasa juga. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Maksudnya pagi kita akan imbas suhu. Dalam kelas pun cikgu-cikgu akan imbas suhu murid. Kita tak tahu kadang demam yang kita tiba kan. Okay. Cikgu-cikgu pun kena buat benda ni. 1 hari 2 kali. Ya, sebelum waktu sekolah, sebelum masuk di pintu pagar. Dalam kelas nanti dalam pukul 10, nanti dalam pukul 12 sebelum balik kena buat lagi. Ya, okey. Suhu 37.5 darjah Celsius tidak dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Macam biasalah. Ya, kalau murid tu demam, kalau di rumah pun kena cek lah. Cek suhu anak-anak ni. Kalau mereka demam, jangan bagi datang sekolah. Ya, okey. Walaupun murid tu berkeras juga nak datang sekolah, tak dibenarkan. Bahaya, ya. Okey. Untuk kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Dan sekolah sentiasa disanitasi dengan keraplah. Jadi dalam kelasnya sebelum setelah murid balik, pihak swasta pekerja pembersihan akan sanitize kelas. Memang setiap hari akan buat. Meja, kerusi dan kelas memang akan buat. Ya. Jadi murid-murid begitu juga. Jadi kawasan sekolah kita bersih, tak ada apa masalah lah. Dan juga penggunaan pelindung muka digalakkan. Kalau murid-murid ni ada face shield tu pelindung muka tu yang plastik tu boleh juga digalakkan. Digalakkan sepenuhnya. Sentiasalah pakai dari pagi sampai waktu balik. Kalau tak ada cukuplah sekadar dengan pelitup muka. Okey. Untuk pengusahaan prasarana, pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka. Tu dalam kelas ya. Jadi tingkap kena buka biar angin senang masuk, begitu juga dengan pintu. Langsir yang menghalang aliran udara ni memang tak boleh dipasang. Memang buka semua. Okey, penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara. Kipas kita dalam kelas tu adalah 2 atau 3. Kadang murid tepi tingkat tu yang panas lah. Ya. Tapi kalau ibu bapa nak bekalkan pada murid dalam kelas tu, saya amat alu-alukan. Terima kasih. Okey. Penyamaan udara ni kalau ikut sekolah kita
beberapa bilik saja yang ada, tapi saya tak benarkanlah murid-murid masuk. Kalau nak masuk juga mesti suhu dia ditetapkan 23 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Dan penggunaan penapis udara mudah alih digalakkan. Sekolah kita tak ada. Tak ada ya. Tapi kalau ada, kalau ada ni nak sedekahkan sekolah untuk demi keselamatan anak-anak. Okey, terima kasih banyak-banyak kalau tak bagilah. Okey. Seterusnya, kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan tapi pada tahap minimum. Maksudnya murid-murid ni boleh, contohnya pergi mama sains ya. Mama sains memang kita gunakan, tapi jarak dalam mama sains tu pun masih lagi macam sekelas lah. Jarak 1 meter. Jadi murid pun masuk macam gunakan cuci tangan dulu, sanitize, duduk tempat masing-masing, tak boleh berkumpul dan balik pun ikut yang terarah. Okey. Memastikan pemadani, tikas, keting meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Tak ada. Dalam kelas sekarang ni, dalam kelas si Jamil ni, tak ada pun alas meja lagi, tak ada langsir, pemadani kapet pun memang tak ada, tak dibenarkan. Ya, dan juga penjarakan, tanda arah penjarakan tu memang kami sedang baikilah untuk tambah baik supaya lebih jelas. Jadi anak-anak ni dia fahamlah. Ya. Okey, sekiranya ada kes positif yang di sekolah, nanti kita akan ikutlah arahan daripada PKD, sama ada ditutup. Kalau ikut arahannya dua hari saja tengok kes je. Tapi kita harapkanlah doa-doa supaya anak-anak kita ni dilindungi sentiasalah. Ini pun atas mestilah peranan ibu bapa dan guru ya. Okey. Okey, ujian kendiri COVID-19 murid sekolah, murid harian ni. Okey, ujian kendiri ini akan dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa berada di kawasan sekolah. Sama saya RTK lah. Ya, jadi kita dapat tahu kalau positif, kita akan maklumkan pihak PKD, pihak klinik yang berdekatan. Kalau negatif, alhamdulillah lah. Tapi kalau murid ni masih bergejala, ibu bapa kena bawa balik ke rumah. Ya, okey. Yang bawah tu, pihak sekolah perlu melepaskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan mengikut garis panduan pengusahaan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah ditetapkan. Tak boleh buang-buang begitu, tak boleh. Mesti ada cara-caranya. Ya, okey. Kantin ya, semua kantin mesti dah divaksin lengkap. Kalau ikut murid makan waktu rehat lah. Murid-murid memang tak dibenarkan makan di kantin. Murid-murid hanya dibenarkan makan dalam kelas dengan pengawasan guru. Yang sebelum kita buatlah ni tahun 1, 2 dan 3 pihak kantin akan tanyalah waktu pagi tu mereka nak order apa, menu yang telah disediakan. Nanti sebelum waktu rehat pukul 10 tu dalam pukul 9.50 9.55 pihak kantin akan hantar makanan ni ke kelas. Tahun 456 kita benarkan murid beli makanan tu dan mereka akan bawa masuk ke dalam kelas. Tak ada. Meja-meja di kantin pun tak dibenarkan lah. Ya, okey. Mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dari semasa ke semasa, murid-murid, pelajar akan makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan sediaan guru. Murid dan pelajar dan kelas menggunakan penyamak udara perlu makan di ruang terbuka dan sedang okey. Sekolah kita tak ada bilik yang ada pendingin penghawa dingin, pendingin hawa. Jadi tak ada masalah lah. Okey, kalau ada juga dalam kelas tu, mereka tak dibenarkan makan dalam kelas tu. Mesti keluar. Okey. Okey, itu saja tentang pengoperasian pembukaan prasekolah daripada arahan daripada KPM lah untuk disebarkan luas kepada semua ibu bapa. Baik, saya serahkan pada Cikgu Huda kalau ada nak tambah apa-apa. Silakan Cikgu Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar, Yang Bertuan Besar, Cik Sali, YDP PIBG, Ibu Bapa dan rakan-rakan guru sekalian. Okey, daripada saya
Mana hilangnya? Okey, tak apalah. Okey, saya harapkanlah kerjasama daripada semua. Okey, Encik Sali ada apa nak tambah sikit? Encik Sali daripada PIBG. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Puan Guru Besar, Puan Zaleha, Cik Zaleha, barisan guru-guru kanan, barisan penguasa serta ibu bapa yang sekalian. Alhamdulillah, saya syukur ta'ala kerana pada hari ini kita dapat penerangan dengan jelas oleh Puan Guru Besar selaku peneraju sekolah kebangsaan Seri Jamil. Jadi insya-Allah prasekolah ini adalah pertama sekali dalam untuk pelaksanaan program persekolahan. Jadi saya harap berjalan lancar lah. Dan seterusnya kepada kelas darjah 1 hingga darjah 6 mungkin akan menyusul. Dan insya-Allah doakan mudah-mudahan kita dipermudahkanlah segala urusannya. Dan terima kasih juga kepada barisan guru-guru yang banyak membantu semasa PDPR ini pada murid-murid, dan insya-Allah kita akan jumpalah pada 24 hari bulan ini di fasa pertama persekolahan untuk prasekolah. Jadi itu saja Puan Guru Besar. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Sali. Baik, ini saya sampaikan pesanan daripada GPK HEM ya. Beliau tidak dapat bersama kita sebab ada taklimat daftar mendengar ya. Okey, untuk ibu bapa ya yang untuk nak daftar murid-murid ke tahun 1 tahun depan ya, bolehlah kalau contohlah internet di rumah tu tak kuat, tuan-tuan boleh dibenarkan datang ke sekolah, isi maklumat di sekolah secara manual ataupun secara online lah dalam talian, sebab ini lebih memudahkan lah. Kami faham lah tentang kekangan kita lah sekarang ni kan. Okey, dibenarkan datang sekolah, ikut prosedur macam biasa dan boleh berhubung di pejabat lah untuk daftar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh murid sekolah kita ni kita ramaikan lah. Ya, sekarang ni murid daripada prasekolah hingga ke tahun 6 ada seramai 151 orang. Kalau boleh kita war-warkanlah kepada rakan-rakan yang lain yang nak daftar di sekolah tempat lain tu, daftarlah sekolah di Sejamil. Kita memeriahkanlah ya. Kalau boleh lagi ramai lagi baguslah. Ya, kita nampak potensi sekolah kita ni, dan saya harap juga saya berharaplah dengan kerjasama daripada kita ni, ibu bapa dan juga guru akan meningkatkan nama sekolah sampai ke peringkat yang lebih tinggi lah. Dan pada tahun ni ya, saya ucapkan tahniah juga kepada semua ibu bapa dan juga pada pelajar. Walaupun dalam tempoh PKP ni kadang-kadang kita nampak murid-murid ni tak berapa sangat, tapi alhamdulillah sekolah kita, murid-murid kita telah menyertai pertandingan di peringkat sampai ke peringkat antarabangsa. Memang terima kasih sangat. Saya amat teruja. Saya amat teruja dan amat bersyukur dengan komitmen ibu bapa dan guru yang telah berikan pada anak murid ni. Ini bukan satu penghalang lah, walaupun kita ber-PDPR di rumah, tapi ini bukan satu penghalang untuk kita menaikkan nama sekolah di mata dunia lah. Tak menang tak kisah. Yang penting penyertaan kita tu yang membawa nama murid dan juga nama sekolah di peringkat yang lebih tinggi. Tahniah. Terima kasih juga saya ucapkan pada semua dan juga komitmen PIBG yang amat bagus. Sekarang ini sekolah-sekolah lain tengah sibuk buat mesyuarat agung PIBG, Encik Sali, ya. Tapi sekolah kita dah buat awal. Tahniah juga. Jadi kita tak payah pening-pening. Kita dah buat awal. Jadi alhamdulillah. Terima kasih. Itulah saya harapkan kerjasama daripada semua ibu bapa atas komitmen dan juga bantuan yang telah diberikan kepada pihak sekolah. Saya amat berterima kasih dan saya amat menghargai. Ya, dengan itu saya serahkan balik kepada Puan Ustazah Siti Madiah untuk terusnya. Terima kasih dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Zaliha binti Ramlan di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi, dan kepada terima kasih juga diucapkan kepada Encik Muhammad Salih bin Muhammad Ali di atas penerangan dan ucapan yang disampaikan. Majlis ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Madian kejap, kita ambil gambar, tolong buka kamera masing-masing ya. Okey,